Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda dan juga kepada Sofia. Apa khabar, Fazli? Alhamdulillah, saya sihat dekat sini. Alhamdulillah. Dan hari ini merupakan hari yang kedua untuk kita menyambut bulan Ramadan. Hari yang kedua kita berpuasa dan masih lagi keterujaan itu masih lagi ada. Sebab yang pertama sekali alhamdulillah kita dapat sekali lagi berpuasa di bulan Ramadan untuk tahun ini 1442 Hijrah, dan satu lagi saya dapat menunaikan solat tarawih. Alhamdulillah. Dan satu lagi juga saya dapat pergi ke Bazar Ramadan. Wow. Dan saya percaya bukan saja saya, malah saya ini macam mewakili ramai di antara anda yang rasa macam seronoklah menyambut Ramadan untuk tahun ini. Alhamdulillah. Betul. Saya terujalah untuk melihat sebenarnya antara saya tanyakan juga ada berkesempatan untuk ke bazar, kalau sempat. Nanti kita tanya jugalah bagaimana pengalaman, orang jaga SOP ke tidak. Dan tentunya kita harapkan agar anda dalam keadaan yang bagus, masih bersemangat. Mungkin semalam ni hari pertama kan, mungkin ada yang tak dapat yang puasa penuh, mungkin ada yang sedikit rasa tak biasa lagi dan sebagainya. Tapi kami harapkan agar hari ini akan berjalan dengan lebih lancar untuk anda semua, tidak kira di mana juga anda berada. Dan bagaimana semalam bazar Ramadan? Bazar Ramadan semalam sesak tak? Kat dalam tu? Kat dalam sesak, tapi semalam pergi ke bazar Ramadan dalam keadaan hujan yang lebat. Sangat lebat. Lepas tu renyai, lebat balik semula dan sebagainya. Tapi dalam pemerhatian saya apabila saya pergi ke bazar Ramadan tu, pada permulaan SOP tu dijagalah. Anggota rela akan ambil suhu dan kita pun scan MySejahtera. Beratur memang cantiklah. Tetapi ada juga gambaran, bukan dekat tempat saya pergi, tetapi di tempat lain, mereka mengatakan bahawa pengibas suhu tu tak cukup. Nak masuk ke dalam bazar Ramadan tu, kalau boleh tu pihak penganjur kena lihatlah, kalau contohnya bazar Ramadan itu yang menjadi tumpuan ramai, kalau boleh tu kita kena sediakan lebih daripada satu pengibas suhu. Sebab pengibas suhu itulah sebenarnya yang melambatkan proses untuk kemasukan pengunjung ke bazar Ramadan. Itu dalam pemerhatian saya lah. Sebab kita beratur panjang apa semua, sebab masing-masing ada handphone nak scan, tapi nak meriksa suhu tu. Lepas tu kalau mesin tu rosak, pengibas suhu tu rosak, benda bukan rosak tapi dia macam tak detect, baik. Kan? Itu melambatkan. Melambatkan juga. Lagi satu, Sofia, kalau kita masuk kat dalam, itu satu lagi masalah. Nak memilih juadah makanan tu. Kat situ dah tak nampak dah ada penjarakan fizikal dekat situ. Masing-masing nak tunjuk tu, tunjuk ni, tapi lega bahu kan. Itu kita kena ambil maklum dan rela je kat luar. Yang dekat dalam tu, dekat tempat nak beli tu, saya rasa peniaga pun harus ingatkan jugalah. Itulah tahu gambar semalam ada di Johor, tak silap saya. Bila permulaannya tu, bila kita nak scan MySejahtera, beratur, dibenarkan masuk secara berperingkat tu bagus. Tetapi bila kita dah berada di dalam bazar, tanpa pemantauan yang orang kata sehabis-habisan kat kita nampak gambar-gambar ada yang melihat orang menebar murtabak tu macam persembahan dah. Cuma berkumpul dan sebagainya. Jadi kami ingatkan kepada anda semua supaya kalau ada ingin ke bazar Ramadan hari ini, ingin ke mana-mana, jangan kita lupa yang kita masih berdepan dengan keadaan yang sangat berisiko. Dan bukan itu saja, ada yang masih membawa orang tua, bayi-bayi, anak kecil dan sebagainya. Kalau boleh kita elakkan semua itu, kerana takkan disebabkan kita nak belikan makanan, nyawa kita adalah dalam keadaan risiko dan sebagainya. Jadi itu yang kita ingin ingatkanlah. Dan semalam juga tular disebabkan oleh banjir kilat di Kuala Lumpur dan sebagainya. Kesihan sebenarnya kita melihat antara mereka yang mungkin terbang pula kemahnya yang beroperasi di bazar Ramadan ni. Kami ialah mendoakan agar anda semua kuat, peniaga-peniaga di bazar Ramadan, kerana ini antara cabaran yang perlu kita hadapilah berhadapan dengan cuaca yang tidak menentu sekarang ini. Itu yang saya fikirkan semalam apabila saya tengok dekat handphone lah kan, ada video-video bazar Ramadan di sekitar Lembah Kelang yang kemahnya terbang. Betul. Paling menyedihkan apabila makanan juadah yang dijual tu bertaburan di atas jalan dan peniaga mengutip satu demi satu, itu meruntun jiwa kita lah. Betul. Dan ialah macam Sofia katakan tadi, kita doakan agar anda dipermudahkan segala usaha hari ini, sebab kita faham bahawa untuk tahun ini merupakan tahun pertama ketika pandemik ini, mereka boleh berniaga di bazar Ramadan kan. Tahun lepas tak boleh berniaga, dan saya faham mungkin ada melahirkan ramai usahawan baru untuk tahun ini, dan kita doakan agar anda semua dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki untuk hari ini. Kalau ada hujan tu, ada hujan tak apalah kan, ketentuan Allah kan, tapi kalau boleh janganlah ada berlaku ribut taufan dan sebagainya. Dan itulah disebabkan kita perlu menjaga SOP kita, kalau tidak peniaga-peniaga ini akan dikenakan tindakan undang-undang disebabkan kelalaian kita. Jadi itu menjadi peringatan, kalau kita nak menikmati bazar Ramadan seperti ini, kita perlu menjaga tanggungjawab kita. Ya, bercakap pasal kelalaian ni, kita nak kongsikan statistik
COVID-19. Saya rasa ini adalah mungkin disebabkan sedikit kelalaian anda membuah padah apabila statistik menunjukkan berlaku peningkatan, Sofia. Betul. Kita risau sebab kalau sebelum bulan Ramadan ini angka untuk jangkitan COVID-19 ini di bawah 1,300, 1,200. Tapi lihatlah, ini dia statistik semalam, Sofia. 1,767 kes setakat semalam. Kita melihat peningkatan yang agak mendadak di sini. Dan kita harapkan ini menjadi peringatan dan satu amaran bagi semua, menjadikan kes keseluruhan sebanyak 363,940 kes. Dan di sini anda boleh lihat di Sarawak mencatatkan pertambahan kes tertinggi pada 607 kes dan Selangor dengan 483 kes, diikuti dengan Kuala Lumpur 132 dan Sabah 117. Dan inilah dia, kita melihat penurunan sedikit di Selangor, kini dah naik semula, dan Sarawak masih di tahap yang tertinggi untuk kes yang paling tinggi di Malaysia. Dan bukan itu saja, 9 kluster baru semalam. Dan kita difahamkan dalam kluster-kluster ini, 9 kluster ini adalah agak tinggi. Dan bukan itu saja, jangkitan tertinggi adalah berada di kluster Jalan Puncak Borneo Sarawak, kluster tempat kerja melibatkan pelatih-pelatih. Jadi inilah dia, bukan saja kita mempunyai bazar, tapi perniagaan, pekerjaan semua diteruskan dan sebagainya. Jadi kalau kita tak jaga, kat tempat kerja pun boleh ada kluster, dan di bazar Ramadan pun boleh ada kluster kalau kita tidak berjaga-jaga. Betul. Bercakap berkenaan dengan kes peningkatan yang mendadak di Sarawak, iaitu 607, Kementerian Kesihatan sebenarnya telah pun mengambil langkah yang perlu. Kira-kira 500 kaki tangan KKM akan dimobilisasikan ke Sarawak dalam masa terdekat untuk membantu mengekang penurunan kes di Sarawak. Antaranya doktor, petugas kesihatan, nurse dan sebagainya di sini akan dimobilisasikan ke Sarawak, dan saya percaya bahawa andai kata kalau kita ni menghantar ke sana, mungkinlah dapat menolong sikit sebanyaklah petugas-petugas kesihatan di negeri Sarawak. Baik, kita harapkan anda menjaga SOP. Kita tak nak ada kluster bazar Ramadan pula, kan? Kita tak nak. Kalau nak balik raya, mulai sekaranglah, awal Ramadan ni kita kena jaga SOP. Baik, kita nak lihat perkembangan di muka depan akhbar tempatan NST, Berita Harian dan Metro. Saya nak mulakan dengan berita harian. Silakan. Ya, silakan. Okey, yang mana kita cakap di awalnya tadilah berkaitan dengan bazar Ramadan. Ramai apa SOP bila berkunjung ke bazar Ramadan. Anda boleh perhatikan, ini dia gambarannya. Gambaran kita lihat dekat sini, ada beberapa bazar Ramadan yang didapati tidak terlalu ramai, tak berhimpit-himpit, tetapi ada juga yang berhimpit-himpit ya. Ini dia di muka surat 6 dan juga 7, saya bacakan butirannya. Teruja ke bazar Ramadan sampai lupa patuhi SOP. Pengunjung mengabaikan penjarakan fizikal ketika bersesak pilih juara berbuka. Ini yang kita sentuh tadi, Sofia. Awal-awal masuk apa semua cantiklah, kan? Jaga. Tapi bila nak pilih makanan tu, mereka bersesak-sesak. Contohnya dekat Johor Bahru ni, keterujaan orang ramai hadir pada hari pertama bazar Ramadan di Bandar Raya Johor Bahru ini menyebabkan keadaan sesak sekaligus menyukarkan penjarakan fizikal. Tinjauan di Bazar Ramadan Taman Suria mendapati pengunjung yang mula tiba sejak pukul 4 petang mematuhi SOP, termasuk memakai pelitup muka, berbaris di pintu masuk dengan jarak 1 meter, selain memeriksa suhu badan dan mendaftar masuk melalui aplikasi MySejahtera dengan kemasukan secara berperingkat selepas sekumpulan pengunjung awal keluar. Okey, ini dia. Anda lihat di dekat sini. Macam awak cakap tidak, yang tema mutabak apa semua, kan? Ramai orang teruja nak lihat apa semua, kan? Kalau boleh tu kita kena, tak perlulah macam tahun-tahun sebelum ini yang tak ada COVID apa semua, kan? Bolehlah, kan? Tapi sekarang ini kita, kalau boleh yang dah beli tu, dah beli terus balik. Jangan dah beli tu nak patah balik, tertinggal itu, tertinggal ini dan sebagainya. Kalau boleh kita jangan sebegitu rupalah. Dan apa yang paling penting, kita dah sebutkan banyak kali sebenarnya, SOP harus dijaga, bukan saja masuk tapi dekat dalam kawasan bazar Ramadan itu. Betul. Tanyakan pada diri sendiri, adakah berbaloi terkena jangkitan disebabkan keinginan kita untuk berada lama di bazar Ramadan. Jadi kita ingatkan. Betul. Baik, kita teruskan perkongsian di NST di halaman utama berkenaan dengan bazar Ramadan seperti disebutkan oleh Fazli tadi, tapi yang menjadi pilihan penerbit di halaman yang ke-44. Stars to watch in Tokyo. Some of the athletes tipped to light up the games, and how ready are the biggest stars for the rescheduled Tokyo Olympics, which will finally begin in July, a year later than planned after the COVID-19 pandemic forced the postponement. Jadi inilah dia antara yang dikongsikan di halaman ke-44, kesiapsiagaan atlet-atlet bertaraf dunia ini untuk
Olimpik Tokyo yang akan bermula Julai ini. Dikongsikan ada gambarannya. Perkongsian mereka juga antaranya Noah Lyles dan juga Kohei Uchimura bagi sukan gimnastik, Ruth Chapgandit and Caleb Dressel. Di antara mereka yang dikongsikan di sini perkongsian mereka ketika pandemik, apakah yang perlu dilakukan. Ada yang mengalami sedikit kemurungan, seperti Adam Peaty pula, atlet sukan renang telah pun membina satu kolam renang di belakang rumahnya sebagai satu persediaan untuk menghadapi Olimpik Tokyo ini. Jadi kita harapkan yang terbaik dan tentunya ini antara sukan yang dinanti-nantikan seluruh warga dunia. Dalam kala pandemik ini, kita masih melihatlah bukan saja pergerakan ekonomi tetapi juga bidang sukan masih diteruskan. Itu di halaman ke-44 NST. Saya dah sentuh sikit. Tadi Sofia dah cakap pasal sukan kan. Kaitan antara sukan dan juga vaksin COVID-19. Persatuan Bola Sepak Malaysia masih lagi belum memutuskan sama ada pemain negara kita ni yang akan berlepas ke UAE pada bulan Jun nanti dalam kelayakan Piala Asia dan juga Piala Dunia untuk mereka ni membuat suntikan vaksin. Masih lagi tak ada bayangan lagi lah. Sebab kalau boleh para pemain dan juga para kejurulatihan mereka ni meminta agar ada suntikan vaksin lah sebelum mereka ke UAE, dan perkara itu masih lagi dalam peringkat perbincangan. Dan kalau boleh itu yalah sesuai lah sebab pemain bola sepak kita ni akan keluar negara kan. Kalau mereka nak main bola tu kadang mereka takut lah kan, ada apa semua. Jadi kalau boleh tu kita kena suntik vaksin terlebih dahulu lah untuk pemain ini. Tapi apapun masih lagi dalam peringkat perbincangan. Baik, di NST Berita Sukan dan di Harian Metro berbalik kepada SOP. Kali ini berkaitan dengan solat tarawih. Keterujaan solat tarawih lagi kan. Okey, di muka surat 11, rindu tarawih di Masjid Surau terubat. Terus saja saya nak bacakan di muka surat 11. Kebenaran menunaikan solat tarawih secara berjemaah di masjid dan surau memeriahkan kehadiran Ramadan, dan dengan rata-rata masyarakat menyifatkannya sebagai pengalaman bermakna buat mereka selepas tidak dapat melaksanakan ibadah ini berikutan pandemik COVID-19 pada tahun lalu. Okey, dan ianya saya rasa seperti menggembalikan aura Ramadan yang tidak dapat dibuat pada tahun lalu. Tetapi apa yang perlu diingatkan dekat sini, tadi anda dah lihat ya, berita bergambar tersebut, kalau nak menunaikan solat jemaah tarawih ini di masjid atau surau, penjarakan sebegitu rupa harus dikekalkan. Sebab ada laporan di mana ada segelintir daripada surau-surau ni yang tidak mengindahkan SOP. Mereka mengatakan bahawa tak payah sangat naik ke SOP dan sebagainya. Cukup sekadar memakai pelitup muka dan saf itu harus dijaga kan, kena sentuh bahu dan sebagainya. Dan kalau boleh janganlah kita bersifat selfish sebegitu rupa. Kalau boleh itu kita kena bagi tahu kat semua orang SOP itu harus dikekalkan dan harus diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Okey, dan yang paling penting kalau nak menunaikan solat tarawih ini sama saja kalau nak menunaikan solat Jumaat sebelum ini, yang paling penting kita kena bawa sejadah sendiri. Sebab ada yang alpa terlupa kan, nak pergi solat tarawih apa semua terlupa nak bawa sejadah kan. Dan kalau boleh itu kita kena standby sejadah sendiri, dan kita kena ambil sembahyang dekat rumah kalau boleh tu. Dan juga yang paling penting anda kena memakai pelitup muka ketika anda melakukan solat. Tidak kira sama ada solat jemaah 5 waktu ke ataupun solat tarawih. Itu yang menarik dipaparkan di Harian Metro untuk hari ini. Saya nampak keterujaan awak ni Fazli Fuad. Itulah dia. Ya, dah nampak semangat awak bercerita bagaimana pengalamannya, dan inilah yang dinantikan. Dan kalau boleh sedikit SOP tambahan tu kita ambil air wuduk dari rumah kalau boleh kita kekalkan. Jadi janganlah kita macam dalam terlampau teruja itu kita lupa yang kita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga sesama kita. Baik. Kita akan meninjau pula antara yang dibenarkan untuk beroperasi adalah bufet Ramadan di hotel, dan sudah tentunya mempunyai SOP tersendiri. Adakah masih dihidangkan secara besar-besaran ataupun dihidangkan di rumah? Di meja kita akan lihatlah bagaimana perjalanannya. Ini disediakan oleh wartawan kami Muhammad Faris Hafifi yang meninjau SOP kafe di hotel, restoran dan kedai makan. Mari kita saksikan. Jom. Dua peraturan baru yang perlu dipatuhi apabila menyediakan hidangan secara bufet. Pertamanya, mesti disajikan oleh pramusaji atau menyediakan sarung tangan plastik. Dalam menyambut ketibaan Ramadan, industri perhotelan mula rancak mempromosikan pakej berbuka puasa secara bufet. Kemeriahan berbuka puasa bersama keluarga atau sahabat menjadi antara yang dinanti masyarakat Islam apabila tibanya Ramadan. Setelah tiada sesi bufet pada tahun lalu akibat penguatkuasaan PKP,
tahun ini memberi sedikit sinar buat pengusaha hotel. Sekarang saya mengembalikan warisan Malaysia. So saya membawa kembali seperti kambing, bakar, sate, rendang daging. So restoran ini menyajikan semua makanan-makanan tradisi Malaysia. Selepas buffet habis dan ada dipanggil pertubuhan yang akan mengambil makanan yang berlebihan ini. Pertubuhan kebajikan, kecara sup. Ya, dia panggil kecara sup ya. Pengusaha dan pengunjung harus mematuhi SOP yang ditetapkan kerajaan. Memandangkan ini adalah kali pertama dan COVID pun kita tidak menyangka ya. So keselamatan dan kesejahteraan tetamu dan kita punya pekerja adalah diutamakan. So kita mengikut dengan apa-apa yang kerajaan telah tetapkan. Kapasiti sekarang macam PKPP kita dinasihatkan 50% daripada kapasiti yang keseluruhan. So kita memastikan kuantiti itulah. Pelaksanaan SOP yang ketat tidak akan menghalang pengunjung untuk ke hotel atau restoran, malah ianya lebih memberi jaminan keselamatan kepada mereka. Orang dah start beratur tadi ambil food pun, ada orang amalkan beberapa meter away, and dekat hotel ni pun diorang ada sediakan macam dekat bawah ada borderline between one person to one person. So memang actually orang beratur and tunggu elok-elok and tak ada nak langgar-langgar bahu apa semua. So it's very good lah orang ikut SOP semua. Jadi mereka ni di counter-counter serve the food rather than we pick up the food, which is a new norm that we should adopt. It is more hygienic, so to speak, during this thing, dan juga akan lebih menarik ramai pengunjung yang amat peka tentang kebersihan, susunan layanan makanan dan sebagainya. Adanya pramusaji yang menghidang makanan dan juga memakai sarung tangan pakai buang adalah antara SOP terbaru untuk pihak hotel yang menyediakan makanan berbentuk buffet. Dan bukan mereka sahaja sebagai pekerja perlu mengikut SOP terbaru ini, kita sebagai pelanggan juga perlu mengikut SOP yang sedia ada supaya sama-sama kita dapat mencegah penularan wabak COVID-19. Salam Ramadan daripada saya, Faris Afifi, Malaysia hari ini. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Itulah dia, ikutilah perjalanan wartawan-wartawan kami yang hari semalam ke hotel. Hari ini dengan ceritanya akan meninjau pula Bazar Ramadan. Jadi hari demi hari kita akan lihatlah di mana kawasan-kawasan yang best untuk kita melalui buka puasa ni dengan SOP yang dijaga. Ya, betul lah. Ada pilihan lah, sama ada nak berbuka puasa kat rumah ke, kan? Sama ada nak berbuka kat hotel ke, kan? Bergantunglah kepada keluarga anda, kan? Jadi ianya merupakan kata orang tu kalau kita buka puasa ni, ia dapat mendapatkan ukhuwah lah sama kita. Semalam kan first Ramadan buka puasa, kan? Jadi ramai di antara kita yang mungkin mengambil kesempatan berbuka puasa bersama keluarga. Itu kalau satu negeri lah. Janganlah anda nak rentas negeri dan sebagainya, tak dibolehkan lagi lah. Kan? Awal hari pertama dah. Sebab takut tak dapat balik raya. Setuju. Baik, lepas ini bercakap berkenaan ialah dalam kita menyambut bulan Ramadan ini, kita ingin tahu jugalah apakah hukumnya bagi wanita-wanita pula daripada segi fidyah, dari segi menggantikan puasa dan sebagainya. Ustazah Isfadiah akan bersama kita untuk memperincikan apakah sebenarnya adab kita untuk mengenali lebih lanjut bagaimana untuk kita menyantuni bulan Ramadan ini dengan puasa yang dijaga. Betul. Segalanya di Malaysia hari ini. Sebentar lagi, jangan ke mana-mana. Alright, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sembang Sahur. Kenapa mulut aku ada rasa kek pandan? Kita kena terus pusingkan. Ini very sangat teknikal sikit. Kalau permulaan tu mungkin kita tak akan dapat yang sempurna. Kali ini kita nak bawakan sebuah kisah daripada seorang individu berjuang demi untuk meneruskan kehidupan akibat daripada pandemik COVID-19. Dicucuk dalam. Penuh ni. Masa keluar ni semua melecik ni. Wow, Sembang Sahur dah kembali. Itulah dia. Kan? Jadi jangan lupa untuk anda saksikan. Hari ni lah, Rabu hari kan? Malam ni. Malam ni, Rabu dan juga Khamis pukul 11 malam. Sambil sahur tu, tapi awal sangat sahur pukul 11 tu. Biasa sahur pukul apa?
Saya taklah lambat sangat tapi taklah awal sangat tapi itulah. Tapi kita sekarang nak cerita sebenarnya bila antara mereka yang tak tahu ni fidyah adalah hukumnya adalah wajib untuk dibayar. Betul. Fidyah ni macam denda lah. Denda sekiranya kita ni sebagai umat Islam yang sengaja meninggalkan puasa ini, tapi bukan sengaja apa, macam ada sebab-sebab tertentu lah. Bukannya sengaja je. Sebab apa tak nak puasa, tak apalah aku bayar fidyah. Ada yang bergapo macam tu. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Sebab apa? Sebab itu antara yang mereka katakan bahawa fidyah ni macam mereka mengambil ringan lah tentang perkara ini. Tetapi fidyah ini harus dibayar oleh golongan-golongan tertentu sahaja. Okey, baik. Untuk memperkatakan panjang lagi Sofia berkaitan dengan fidyah ini, minggu lepas kita dah bersama dengan Ustazah, tapi rasa macam tak puas minggu lepas sebab berlaku sedikit gangguan teknikal, kan? Kita bawakan terus ke studio. Akhirnya kali ini insya-Allah lah tak ada gangguan apa-apa lagi. Okey, silakan Sofia. Kita bersama dengan Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah meluangkan masa datang juga ke studio kita. Ya, alhamdulillah. Boleh sampai. Boleh sampai. Alhamdulillah. Ustazah, kita mulakan perbincangan kita lah ya. Antara yang mungkin menjadi sedikit komplikasinya bukan antara mereka yang sengaja mencari alasan untuk tidak menggantikan puasa, tetapi antara mereka yang sedikit komplikasinya adalah kaum wanita, kaum hawa. Mungkin kita nak perincikan sedikit sebanyaklah Ustazah. Apakah ialah keperluan bagi mereka untuk membayar fidyah itu bila mereka berhadapan dengan situasi seperti mengandung, menyusukan anak. Mungkin sedikit permulaannya di situ Ustazah. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So bila kita sebut berpuasa, jadi puasa ini dia merupakan satu kewajipan pada seluruh individu lah yang dia menepati syarat-syarat sah ataupun syarat-syarat wajib berpuasa. Jadi antaranya orang tu mestilah Islam, baligh ya, lepas tu bermukimlah, tidak bermusafir, kemudian dia tidak haid dan nifas dan sebagainya. Baik. So bila sampailah pula pada di saat keadaan dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia kena qada terlebih dahulu. So bila dia tidak boleh qada, kemudian sampai waktu dia dah terlewat sebab dia ada tempoh untuk qada. So bila dah melangkaui tahun, maka dia kena bayar fidyah pula. Maksudnya qada tetap qada. Tambah dengan fidyah. Okey, itu dia punya formula yang pertama. Formula yang kedua pula, yang pertama tu tadi dia semua lelaki ke perempuan ke, dia kena macam tu. Kalau lelaki yang bermusafir, dia patut tahun tu dia kena bayar juga dia punya puasa. Tapi tak bayar-bayar sampailah kepada tahun depan. Dan Ramadan tu, dia kena qada puasa plus fidyah. Baik. Okey. So bagi kaum wanita pula yang macam Sofia tanya tu kan, especially untuk ibu-ibu yang hamil ataupun ibu yang sedang menyusukan. Jadi kalau ibu hamil yang menyusukan, dia risau sangat pasal anak dia ni. Pasal diri dia tak ada masalah pun. I'm okey. Dia katakan, saya sihat, tapi saya risau pasal anak. Masalah dia, ibadah puasa ini adalah ibadah badani. Ibadah kita sendiri. So jadi bila kita kaitkan dengan anak, kaitkan dengan baby yang dalam kandungan kita, maka di situ kita kena bayar fidyah. Jadi dia buat dua lah. Kalau dia tinggalkan puasa tu, dia kena qada dan juga fidyah. Tapi kalau dia cuma risau diri dia saja, atau dia risau diri dia plus kandungan dia, tapi diri dia tetap ada, dia cuma qada je, tak perlu bayar fidyah. Jadi senang tak tu? Jadi bergantung pada diri masing-masing lah. Yeah. Itulah niat tu untuk apa sebenarnya kan. Ustazah, tadi awal-awal tadi saya dah sentuh sikit berkaitan dengan orang yang sengaja meninggalkan puasa ni. Sebab mungkin Ustazah pernah dengar jugalah tentang perkara ni. Sebab saya pun selalu dengar juga orang cakap macam tak yalah puasa, buat apa puasa ni, kan boleh bayar fidyah. Persepsi itu harus kita tangkis betul-betul Ustazah. Ustazah mungkin ada kata-kata tentang perkara ini? Ya, kita sangat khawatir sebab puasa ini apabila kita tinggalkan, ada hadis yang menyebutkan kita tidak boleh membayar walaupun setahun kita berpuasa hanya nak menggantikan satu hari pada Ramadan itu. Ini bagi puasa yang ditinggalkan dengan sengaja. Jadi kerana ini merupakan satu rukun Islam kita apa? Kan rukun Islam kita tu kita kena completekan, kena sempurnakan. So bila kita tinggalkan itu bermaksud kita telah mengkhianati akidah ataupun agama kita sendirilah, ataupun dengan kata lain kita boleh mengkhianati tujuan kenapa Allah hantar kita atas dunia ini, sebab kita kena beribadah. Itu masalah dia. Okey, jadi pada saya rasa kita kena kuatkan hati dan semangatlah untuk terus menjadi hamba kepada Allah, bukan hamba kepada nafsu kita. Jadi kalau kita memilih untuk tidak berpuasa, maka kita sebenarnya sedang membuktikan pada Allah bahawa aku ini adalah hamba kepada nafsuku.
Dia datanglah Qadha dan Fidyah ni untuk menunjukkan kita seorang umat Islam yang committed lah. Dan kita membayar semula hutang kepada Allah SWT. Betul. Ustazah, kita nak tanyakan, kalau boleh saya nak balik sebelah kepada perbincangan bagi kaum hawa lah. Saya nak tahu sebenarnya, saya pasti bagi ramai para ibu yang mungkin ibu muda, ibu yang baru saja melahirkan anak dan sebagainya, mungkin sedikit kekeliruan di situ. Bagaimana? Sedangkan bila kita mengandung 9 bulan dan tahun selepas itu mungkin dia menyusukan anak dan sebagainya. Jadi tahun demi tahun hutang berpuasa kita adalah semakin lama semakin bertindih. Jadi mungkin kita dapatnya sedikit sebanyak perkiraan Ustazah yang boleh kongsikan bersama kita. Kita nak fahami selanjutnya, tak nak tertinggal tahun-tahun yang sebelum ini kan. Betul. Macam mana tu? Okey, dia ada dua keadaan. So bagi kes-kes ibu yang hamil atau ibu yang menyusukan. Contohnya 3 tahun berturut-turut yang Sofia sebutkan. Tahun pertama 1440. Kita katalah tahun 1440 dia hamil. Jadi dia tak boleh puasa. Sebulan tak boleh puasa. 30 hari dia tinggal. Okey, tak apa. So lepas tu dia melahirkan. Dan bila melahirkan datang Ramadan satu lagi. Dia pula menyusukan. Menyusukan setahun 1441 tak boleh puasa. Datang satu lagi 1442 kan. Menyusukan sebab menyusukan anak kan 2 tahun. Betul. Jadi 3 tahun itu dia berturut-turut tak boleh berpuasa dengan sebab syarak. Maksudnya uzur syar'i. Maka pada dia hanya ganti puasa je. Berapa puasa yang ditinggalkan? 90 hari. So 90 hari je tanpa bayar fidyah. Okey. Jadi itu ada disebutkanlah ya, okey, sebab kita meninggalkan tanpa uzur syar'i. Tetapi sekiranya 90 hari itu, katakanlah selepas tahun ke-4, tahun ke-5 masih tak habis-habis lagi dia menghabiskan 90 hari itu, adakah diperlukan untuk membayar fidyah ke bagaimana? Kalau yang untuk kes yang itu tidak. Tidak Sebab tinggallah 3 tahun. Selepas 3 tahun jadi dia kena berusahalah untuk bayar sedikit. Sebab dia ada apa orang kata tu alasan ataupun sebab yang jelas. Cuma ada satu lagi Sofia. Masalahnya apabila kita ini haid dan nifas lah. Okey, bila haid dengan nifas, lepas tu kita 8 hari tertinggal puasa. Jadi tinggal puasa tu tahun 1440. Ni 1442 tak payah bayar lagi. Jadi kita punya bayaran kita adalah qada, kena qada. Ya, lepas tu fidyah kita dah boleh berganda. Dan untuk pengetahuan semua, kita kena cek balik dengan Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Sama ada digandakan ataupun tidak. Ya, sebab dia berbeza lah. Ini soal khilaf. Dan ada perbezaan pandangan di situ. Jadi kita kena merujuk pihak pengurusan ataupun jabatan agama di negeri masing-masing. Jadi kalau Selangor, tidak perlu. Okey, contoh kalau negeri lain, saya tak pasti mana negeri yang dia menggandakan. Okey, sebagai contohlah, tahun 1440 tu kita tinggal 8 hari. 1441 tak sempat nak bayar lagi. Okey, 1441 tu patutnya sudah kena fidyah sebab dah melangkaui tahun. Baik. Jadi kemudian 1442 dia bayar tak lagi ganti tu. 8 hari tak ganti, fidyah pun tak bayar juga. Amboi. Okey, jadi yang fidyah dia itu perlu digandakan. Yang ini bagi kes-kes yang menggandakan fidyah. Cakap berkenaan dengan kaum hawa ni, saya ni sebagai mewakili kaum lelaki ni macam terfikir, wow, ianya macam hadiah daripada Allah lah sebenarnya untuk wanita yang menyusukan dan juga yang mengandung ini sebenarnya kan. Okey Ustazah, sebenarnya kita nak buka talian. Saya percaya ramai di antara penonton Malaysia hari ini pun ada pertanyaan berkaitan dengan fidyah ni. Mungkin ada kekeliruan yang timbul, anda boleh hubungi kami seperti biasa taliannya 0377261603 untuk anda bertanyakan apa sahaja soalan berkaitan dengan fidyah ya bersama dengan Ustazah. Baik Ustazah, kalau tadi Sofia dah menyentuh berkaitan dengan wanita, ini berkaitan dengan macam ada seseorang tu yang mungkin niat orang yang dah telah meninggal dunia kan. Jadi macam mana Ustazah caranya untuk kita nak membayar balik mereka yang dah niatkan untuk puasa tu tapi meninggal dunia? Bagaimana? Okey, masya-Allah. So jadi kalau ada yang telah meninggal dunia, jadi kita sebagai seorang anak lah kita katakan. Sebagai seorang anak ni kita rasa sangat bertanggungjawab untuk menyempurnakan ibadah mak dan ayah kita. Jadi kita ada dua pilihan. Jadi seandainya yang pertama ayah ibu kita ini arwah dia meninggal sebab sakit. Sakit yang tenat dan sebagainya. So kita kira dulu berapa yang dia tak boleh puasa. Jadi yang itu siap-siap kita bayarkan fidyah. Okey. Tetapi kalau dia sengaja dia tak berpuasa. Jadi anak-anak ni rasa macam, Allah macam manalah mak ayah ni kan dah meninggal dunia lah pula kan. Kita rasa macam
Kita boleh cover ke tak, boleh cover ke tak. Sini ada dua pilihan lah. Nombor satu, kita pilih untuk menggantikan puasa. Kita puasa bagi pihak, tapi dia wali atau waris lah. Atau kita bayarkan fidyah. Cuma nak bayarkan fidyah ni dia kena libatkan harta anak-anak. Jadi anak-anak tu kena bincang sebab dia melibatkan sesuatu urusan mal begitu. Dan seandainya lah orang yang sakit. Orang yang sakit memang sah-sah tak mampu untuk berpuasa. Jadi patutnya dia memang bayar fidyah saja. Okey, tapi bila datang satu lagi tahun dia tak bayar, maka fidyah berganda. Ganda dia itu kena didarabkanlah dengan berapa tahun. So saya nak guna whiteboard boleh ke? Sebelum kita guna whiteboard, kita memanggil. Kita memanggil. Kuliah Johor. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Haji Tukinon Haji Muhammad Saleh. Ya, Haji. Dr. Kudai Johor ya. Saya nak tanya Ustazah. Silakan. Ya, Haji. Baik, saya nak tanya Ustazah, ibu saya lah yang masa tu meninggal melahirkan adik saya. Kemudian dalam meninggal tu dalam bulan puasa. Lebih kuranglah dalam katalah 20 hari dia tak puasa. Saya dah bayarkan fidyah. Jadi fidyah yang pertama tu okey ataupun kena bayar lagi fidyah untuk tahun-tahun yang ke belakangnya lagi. Pasal saya kadang-kadang terkeliru. Awak kena bayar, saya tak tahu fidyah. Betul ke tidak Ustaz? Itu saja soalannya ya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So jadi ini kes dia di mana ibu dia meninggal dunia sewaktu melahirkan adik dia. Dalam kita letaklah dia kata 20 hari bulan Ramadan. Jadi 20 hari bulan Ramadan ibu dia meninggal dunia. So kita tengok 19 hari lah. Kita tengok 19 hari. Dan 19 hari itu ibu tersebut dalam keadaan hamil. So jadi dalam keadaan hamil dan dia dalam keadaan tidak sihat. Jadi di situ kita katakan dia exemptkan. Apa nama nak sebutnya? Dikecualikan. Dikecualikan daripada berpuasa. Maka syarat dia memang kena ganti. Cumanya dia telah meninggal dunia. Maka tidak perlu sebenarnya bagi waris untuk menggantikan puasa dia. Sebab dia memang dah sah-sah jelas dia dalam keadaan sakit. Betul. Jadi apa yang Haji katakan tadi, setiap tahun perlu ganti apa semua tu, bayar fidyah dan semuanya? Dia dah tak apply. Dia tak terjadilah sebab dia sebenarnya tidak perlu pun. Tak perlulah sebenarnya. Tidak perlu. Okey, Ustazah, kita nak minta Ustazah perincikan sedikit sebanyak pengiraannya, kira bagaimana untuk kita membayar fidyah tu. Cukup nasi dan sebagainya, kita lah ramai harga beras. Harga beras, betul. Sebab saya pernah dulu, saya melahirkan anak saya 7 Ramadan. Jadi saya kena bayar balik 23 hari. Jadi 23 hari tu saya bawa, ya Allah Tuhanku memanglah jenuh lah. So saya kongsikan macam mana dia punya perkiraan ya untuk sahabat-sahabat semua. So boleh minta izin. So perkara yang pertama kita elok kira ikut takwim lah. Ikut takwim hijrah ya. Jadi ikut takwim hijrah tahun ini 1442 hijrah ya. Nampak tak tulisan warna hijau ni? Nampak. So 1442 hijrah nampak ya. So 1442 hijrah ini kita target ini puasa dah masuk Ramadan dah ni kan? Alright. Okey, so kemudian kita lihat tahun. Tahun yang kita tinggal contohnya 1439. Kemudian kita tinggal lagi 1440. Kemudian kita tinggal 1441, 1442. Ini semua hijrah. Baik. Alright ya. Okey, so berapakah jarak dia? Dan kemudian kita nak lihat yang ini puasa dia. Okey. Kemudian ini fidyah dia. So kalau pergi ke pihak majlis agama, dia senang sikit. Sebab apa? Sebab dia dah ada kalkulator. Betul. Tapi kan bila kita guna kalkulator pun kita kena tahu macam mana perkiraan dia. Betul. Ya, okey. So bayangkan 1439 contohnya kita tinggalkan puasa itu sebanyak 3 hari. So tulis sini 3 hari. Ya. Okey, 1440 kita tinggal berapa hari? Contohnya kita tinggal 2 hari. Okey, 1441 kita tinggal 1 hari je. 1442 kita belum tinggal lagi sebab baru 2 hari. Atau let's say lah kita sebut 2 hari kita dah tinggal sebab period 2 hari. 2 hari ni kita tinggal. Jadi jarak dia 1439 ke 1442. Cuba tolak, kita ada berapa tahun kat sini? 3 tahun kan? 39, 40, 41, 42. So 3 tahun. Kemudian 1440 ke 42 2 tahun.
1441 ke 42 setahun aja. 1442 ke 42 masih kosong. Okey. Nak tahu fidyah bayar sebab gandaan. Ini bagi yang gandaan. Ya. Kalau negeri dia ada yang negeri yang tak ganda, dia fokus pada ni je lah. Ini saja, tengok berapa kali. Ya, alright. So puasa 3 tinggal 3, jarak dia 3, jadi dia kena 9. 3 darab 3. Oh. Okey. Kemudian dia puasa tinggal 2 sebab dia dah melangkaui 2 tahun, dia kena bayar 4 fidyah dia. Oh macam. Alright. So kalau misal kata satu je. 2 kosong tak ada lagi jarak sebab masih lagi awal kan, kita boleh ada peluang lagi untuk bayar. So tak perlu bayar. Tak perlu bayar fidyah lah. So jadi fidyah yang berganda tu 9, 10, 14. Jadi 14 kalau digandakan sebab kita dah melangkaui ini 3 tahun, melangkaui 2 tahun, ini dah melangkaui setahun saja. So yang ini belum langkau lagi. So 14 ni nak kira macam mana? 14 itu darabkan dengan harga 1 cupak nilai beras. Okey, cupak nilai beras pun nilai lain tau. Kalau Selangor RM4. Ya. KL RM4 tak silap. Macam tu. Selangor RM1.70 ke RM1.8. Macam tu lah kena cek balik tu kan. So kalau lah kita letaklah KL RM4. Yang paling mahal Perlis RM5. Oh. Yang paling murah RM1.7. So darablah. So ini yang kita kena bayar kepada fakir dan miskin. Masa kita bayar tu, tolong bagi tahu ini untuk fidyah saya. Sebab kalau tak takut tercampur dengan lain-lain. Sebab yang ni dia hanya golongan fakir miskin je. Jadi pihak pengurusan dia tahu, oh fidyah. Kalau fidyah dia akan masuk akaun khas untuk fakir miskin dan di situ dia akan uruskan bagi beras dan juga belanja makanan. Okey, kita tengok yang tak langkau. Ini bagi yang langkau. Okey, kalau yang tak langkau, kita tengok sini puasa dia 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dia ni 8 puasa kan? Puasa kena tetap ganti. Ini wajib. Walaupun 10 tahun berikutnya, 8 hari yang ditinggal ini tetap 8. Tapi yang digandakan ini je lah. Yang dia kena tengok balik jaraknya berapa tu. Yang tu yang digandakan. Hari ganti puasa tak digandakannya? Tak ada. Tak ada. Okey, baik. So yang ini tak payah ganda. So tiba-tiba lah pula dah 3 tahun 8 darab 3 lah pula kan. Ataupun tu 3 darab 3. So tidak ya. So puasa tetap 3 hari. Baik. So fidyah dia adalah 9 hari. Now kalau Selangor contohnya dia tak dia gandakan. Maka 3 hari ini awak dah berapa kali dah? Okey, 1 ini yang dia dah langkau, kemudian langkau kan. So yang ini tak lagi. Yang ini tak dikira lagi. So dia tengoklah 3, 4, 5, 6. Jadi 6 tu 6 cuma bayar satu dengan satu fidyah aja lagi. 6 darab 1. Jadi 6 juga. So instead of dia bayar 14, okey, betul 14 darab 4, jadi dia 6 darab 4. Itu yang tak digandakan. Baik. Jadi tapi tetap bayar fidyah sebab dah langkau tahun. Tak boleh kecuali daripada fidyah. Tetap bayar fidyah tapi tak ganda. Ianya bergantung kepada Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Negeri masing-masing. Okey. Okey. Jelas tak? Jelas. Agak jelas. Okey. Cik Igu dah ni. Bersama dengan kita semula. Kita nak meninjau pula bersama dengan Majlis Agama Islam Selangor. Bagaimana pengiraan mereka pula kan? Okey, jadi kita terus saja ingin bersama dengan Ustaz Indra Syahril Muhammad Syahid, pengarah Baitumal Majlis Agama Islam Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Selamat pagi Ustaz. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik Ustaz. Kita hari ini bercakap berkenaan dengan fidyah ni Ustaz. Dan tadi Ustazah pun baru saja menyentuh berkaitan dengan pengiraan untuk membayar fidyah. Mungkin sebagai permulaannya Ustaz Indra boleh kongsikan berkaitan dengan fidyah ini terlebih dahulu Ustaz. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Fidyah ni merupakan kewajipan kepada umat Islam bagi mereka yang meninggalkan puasa Ramadan. Bukan puasa sunat tapi puasa Ramadan atas sebab-sebab tertentu sebagaimana yang telah pun dijelaskan oleh Ustazah Isfadiah tadi kan. Okey, untuk makluman para penonton sidang hadirin sekalian, di Selangor sebenarnya kita telah memutuskan kadar fidyah pada tahun mulai pada 1 Ramadan 1442 Hijrah ini adalah daripada kadar 1/4 daripada kadar zakat fitrah yang dibayar.
Jadi kat sini kewajipan masyarakat ataupun kewajipan umat Islam untuk menunaikan zakat fitrah adalah sebanyak RM7 dan ini telah pun diputuskan. Dan ini penetapan ini adalah penetapan berdasarkan kadar beras pertempatan grade A 2.6 kg iaitu bernilai RM7. Jadi kalau 1/4 daripada kadar zakat fitrah bermaksud RM1.75. Ya. Tetapi kita juga di Selangor telah memutuskan bahawasanya, dan ini juga berdasarkan daripada fatwa Negeri Selangor yang memberikan kepada pihak Baitumal ataupun pihak MAIS sendiri untuk mengambil upah untuk menguruskan kutipan dan agihan fidyah tersebut, maka kita tambah kepada 15% kadar upah. Jadi digenapkan kadar tersebut daripada RM1.75 menjadi RM2. Bermaksud kadar fidyah bagi satu hari puasa yang ditinggalkan oleh umat Islam di Negeri Selangor adalah RM2 mulai 1 Ramadan 1442 Hijrah. Dan bagi mereka yang memakan beras seperti beras import, beras perang, beras pulut, beras herbaboni, beras wangi, sepatutnya kadar zakatnya adalah RM14. Jadi bermaksud mereka yang memakan beras begini boleh membayar fidyah mereka pada kadar RM4. Dan bagi mereka yang makan beras basmati, beras Jepun dan beras merah yang mana digalakkan untuk membayar zakat fitrahnya dengan jumlah RM21, maka kalau dia meninggalkan puasa dan perlu membayar fidyah, maka kadar fidyahnya digalakkan untuk dibayar pada nilai RM6. Bermaksud di Negeri Selangor sekarang kadar fidyah adalah RM2, RM4 dan RM6. Dan begitu juga dari segi gandaan tadi, kita juga sebenarnya menggalakkan kepada masyarakat untuk membayar fidyah secara berganda. Walaupun sebelum ini pembayaran fidyah di Negeri Selangor adalah tidak berganda, tetapi kita raikan juga pada mereka yang berkemampuan untuk membayar fidyah secara berganda, maka adalah digalakkan untuk membayar fidyah secara berganda. Tetapi kalau mereka itu tidak berkemampuan untuk membayar fidyah secara berganda, maka dibolehkan untuk membayar fidyah secara tidak berganda. Jadi pengiraan dan juga prosedurnya semua, Ustaz, bagaimana? Adakah akan dibantu oleh pihak MAIS sendiri apabila mungkin salah seorang dari kita sedikit keliru dengan pembayaran dan sebagainya? Apakah prosedurnya sebenarnya, Ustaz? Okey, sebenarnya masyarakat Islam khususnya di Selangor boleh rujuk di Baitumal Negeri Selangor ataupun di Baitumal daerah. Kalau di Selangor ni kita ada pegawai-pegawai Baitumal daerah, dan juga boleh rujuk kepada pegawai-pegawai zakat, kerana kita juga menyediakan pembayaran melalui Lembaga Zakat Selangor sebagai ejen kutipan untuk bagi kutipan fidyah ini. Dan pembayaran fidyah ini sebenarnya kita dah laksanakan secara atas talian. Bermaksud masyarakat boleh membayar terus secara atas talian di FPX MAIS. Kalau buka laman web MAIS tu, tuan-tuan ataupun umat Islam boleh mendapatkan maklumat berkaitan dengan fidyah dan kemudian boleh terus membuat bayaran fidyah mengikut nilaian yang sepatutnya mereka bayar. Dan kemudahan ini diberikan kepada semua umat Islam untuk terus membuat bayaran secara atas talian FPX online mengikut bank-bank yang dimiliki oleh kita semua. Ya, itu yang paling senang kan sekarang ni, ikut teknologi kan. Tak perlu untuk kita pergi ke MAIS dan sebagainya. Baik, terima kasih Ustaz di atas masa yang diberikan, dan saya percaya ramai di antara kita yang telah pun cakna tentang berkaitan fidyah khususnya untuk anda yang berada di negeri Selangor. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Baik Ustazah, kita mendengar sedikit sebanyak daripada MAIS sendiri. Saya tertanya dan terfikir sebenarnya, bagi mereka yang ingin berusaha untuk menunaikan qada, membayar fidyah dan sebagainya, adakah terdapatnya kelonggaran bagi golongan-golongan tertentu? Golongan yang saya maksudkan contohnya seperti mungkin anak-anak yang baru akil balik ataupun bagi mereka mualaf yang baru masuk Islam, yang baru berjinak-jinak ingin mengenali Islam dan sebagainya. Adakah terdapat sedikit sebanyak bukan kelonggaran tetapi sesuatu yang boleh membantu mereka untuk meneruskan perjuangan berpuasa ni? Ya. Kalau dalam hal ini mereka kita bimbing dan juga beri semangatlah. Sebagaimana yang berlaku pada zaman Nabi dulu, masa Nabi mengarahkan para sahabat semua berpuasa. Puasa itu bukan puasa bulan Ramadan, belum diwajibkan lagi. Masa itu puasa Ashura. Jadi masa puasa Ashura, dan kemudian sahabat-sahabiah ni dia dengar. Dan Rubai bintu Muawis, dia salah seorang sahabiah ni, dia cerita momen tersebut. Dia kata
diorang semua ketuk pintu daripada rumah ke rumah, suruh puasa. Dia kata, Nabi suruh puasa ni. Dan diorang pun bawa anak-anak sekali berpuasa. Wow. Jadi anak-anak tu for the first time in the life. Lama kan, minta izin. Kali pertama tu, dia puasa, punyalah merengek habis kan. Jadi akhirnya apa yang diorang buat, dia buat pujukan. Dia buat anak patung, bagi budak-budak tu main-main kan. Jadi macam layan lah kan. Jadi bagi motivasi, semangat sampai dia terlupa dia puasa. Dan akhirnya berjayalah. Jadi tidak ada riwayat yang mengatakan bahawa anak-anak yang tak mampu itu dia kata okeylah buka, tak ada. Itu yang bagi yang balik lah. Ya, bagi balik, kalau dengan mu'alaf ni kita kena bagi semangat, kita terangkan hikmah dia, apa kebaikan dia dan sebagainya kan. Jadi bimbingan kita itu insya-Allah baik untuk mereka. Baik. Okey. Baik Ustazah, tadi saya tengok-tengok dekat whiteboard tu kan. Sambil-sambil saya tengok tu, okey, macam Ustazah tadi agak-agak lah, macam contoh tahun Hijrah 1439, puasanya tinggal 3. Okay. Kan? Ini contohlah kepada mereka yang mungkin tak ingat Ustazah berapa hari dia tinggal puasa. Okey. Macam mana tu? Itu saya rasa memang sengaja tinggal puasa tu, saya rasa yang lupa kan. Contohlah ada di antara kita yang macam tu, terlupa tahun lepas berapa kali tinggal puasa kan. Okey, jadi macam mana Ustazah nak membayar ganti qada tu dan juga nak bayar fidyah tu bagaimana? Dia kena berusaha untuk ingatkan semula dan kemudian dia buat lamsam letak 7 hari. Macam tu kan. Jadi dia rasanya macam 4 hari ya ke 4 hari tak kot, 5 kot. Tak 5 ke? Rasanya macam tidak lebih daripada 7. 7 lah. 7 lah. Jadi kena yakin lah. Dia cuba cari jalan untuk sampai ke setepat yang mungkin. Rasanya tak mungkin lebih daripada 10. Baik. Kalau misal kata lebih tu tak apa Ustazah kan? Jangan lebih kurang. bagus, jangan kurang. Contoh fidyah pun samalah kan. Kalau boleh terlebih pun tak apa bayar fidyah ni kan. Bukan untuk orang lain, orang yang memerlukan juga kan. Ustazah? Cuma tadi kita ada sahabat kita yang tanya daripada Johor kan. Berkenaan dengan ibu dia itu, memang kita sebenarnya dalam Islam pun kita tidak meletakkan orang yang sakit itu untuk berpuasa. Kan, tapi perlu cuma dibayar fidyah sahajalah. Okey, dan kalau seorang anak itu dia memang ingin nak meneruskan, jadi fidyah itu sepatutnya dibayar daripada harta pusaka ibu. Kan, tapi kalau tidak ada, maka anak-anak ini dia sebenarnya bebas. Cuma kalau nak bayar sangatlah bagus. Okey, jadi berkumpul bersama dengan adik-beradik, tengok yang 20 hari ataupun 19 hari ya. Dah 20 hari sebab dah meninggal dunia. Jadi itu tidak dikira lah. Kalau nak kira pun lagi bagus 20 hari. So letaklah 20 hari berapa yang kadar fidyah dia itu. Jadi kita nak bayar. Sebabnya kita rasa itulah semangat ataupun usaha kita nak bantu mak kita kan. Jadi 20 hari itu kita kira dah berapa tahun ya. So 20 hari itu darablah dengan berapa tahun yang kita kira tadi. Baik. Jadi berapa dah melangkau dia? 14, 40 berapa tadi? Atau 14, 30 berapa? Tolak dengan 1442 tu tolak dengan tarikh kematian dia. Jadi barulah kita darabkan dengan RM1.70 ataupun dengan RM2 tu tadi kalau dekat Negeri Selangor. Kalau dekat Johor dia ada perkiraan dia juga sendiri. Itu yang terbaiklah. Ya, itu yang terbaik. Lakukan. Ustazah, nak tertanya-tanya jugalah bagi mereka yang mungkin fidyahnya dibayar tetapi kadarnya tak habis-habis lagi, tak beres lagi. Dia apakah hukumnya selepas itu? Baik, fidyah itu sebab dia akan sepatutnya meningkat ikut tahun. Okey kan. Jadi kalau dia digandakan itu, bila dia melangkau tahun yang lain, dia kena bayar fidyah lain. Okey, faham. Jadi maksudnya 3 hari itu, contohnya 3 hari lah. 1439 itu 3 hari. Dia dah bayar dah fidyah itu 9 ya. 9 fidyah, 9 cupak. Ya. Okey, dia dah bayar 9 cupak. Tapi 3 hari tak ada bayar-bayar lagi. Dah masuk dah tahun berikutnya. Dia jadi kena bayar lagi 3 fidyah. Okey. Jadi patut 9 dah selesai dibayar fidyah, tapi puasanya itu dia tak ganti lagi. Jadi fidyah itu dia akan mengikut hutang puasa dia. Dia jaraknya daripada 3 menjadi 4 lah selepas itu dan dibayar semula. Okay, kalau jadi daripada 3, dia akan jadi 1, 2, 3 juga. 3 juga. 3 juga. Sebab selama mana dia tak habis qada, maka bila langkau tahun saja sama 3 jumlah dia dengan puasa. Okey, jadi kalau 1 hari dia tinggal puasa. Lepas tu dia dah bayar dah tahun, sebab dia tahun lepas punya. Jadi tahun ni dia dah bayar. Tahun depan dia pun tak bayar lagi, tak qada puasa lagi. So bila tidak qada puasa, maka dia still kena
qada dan bayar fidyah juga. Tahun tu tak bayar. Tahun tu bayar fidyah aja tapi tak qada puasa. Langkau lagi kena bayar lagi fidyah dan puasa. Jangan ingat kita boleh terlepas Ustazah tetapi hari ni utamanya kena ganti puasa itu mesti cepatlah. Betul. Sebab kalau kita macam kerja juga Ustazah, bertanggung-tanggung kerja makin menimbun. Itu juga dengan puasa dan juga bayar fidyah qada ni semua. Baik Ustazah, terima kasih di atas masa yang diberikan. Terima kasih. Okey, baik, dan saya percaya anda semua dah mengetahuilah tentang fidyah ni. Dan yang paling penting kalau kita ni boleh berpuasa, puasalah. Jangan kita sengaja meninggalkan puasa sebab semata-mata ada kecualian bayar fidyah ni. Betul. Sebab untuk yang nak bayar fidyah ni ada golongan-golongan yang tertentu sahaja yang diberikan kebenaran. Setuju. Kalau masih keliru tak apa, asalkan kita tulis sendiri dalam buku nota kita berapa tahun ke berapa kita tinggal puasa, berapa hari. Itu saja yang pastinya Majlis Agama Islam sendiri akan membantu kita untuk mengenal pasti berapa banyak dan berapa hari yang perlu dibayar. Tak sempat bayar terus ke pejabat, online pun boleh. Tak ada masalah. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki pada Wah Bebas yang bersama dengan kita sebelum ni di talian Skype video sahaja. Alhamdulillah dapat bersama kami di studio. Terima kasih Ustazah. Ya, terima kasih juga. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya banyak lagi pengisian yang akan kita kongsikan hanya di Malaysia hari ini. Ya. Wow, hampir-hampir nak raya lah. Hampir-hampir lah. Tentang berniaga online sebab nak ada bazar Ramadan ni, kat rumah ni mungkin kurang sedikit. Yang kedua yang pakai samping tentera ni, yang ada gaya ni. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam segmen Jom Masak dan anda bersama saya Chef Naim. Ya, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini bersama dengan saya Fazli dan Sofia. Kalau tadi kita dah bercakap berkenaan dengan pembayaran fidyah untuk anda semua yang mungkin tertinggal puasa dan dikecualikan untuk golongan mungkin wanita yang menyusukan anak ataupun mengandung dan sebagainya. Kali ini kita nak menyentuh berkenaan dengan pengangguran, Sofia. Betul. Sebenarnya satu berita baiklah dan tahun ini sahaja dalam masa 1 bulan Februari ke Mac kita melihat sedikit penurunan dalam kadar mereka yang menganggur. Dia maksudnya seramai 1 bulan tu seramai 5,000 orang mendapat pekerjaan. Betul. Menunjukkan di sini yang ekonomi negara kita semakin rancak dan semakin baik dan kita nak membincangkan sedikit sebanyak apakah pergerakan ekonomi negara kita daripada segi pengangguran dan juga pengambilan kerja ni. Betul. Untuk itu kita nak bersama dengan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, Ketua Perangkawan Jabatan Perangkaan Malaysia. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi. Saudara Fazli, Puan Sofia, apa khabar? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kami berdua sihat ni tatkala Ramadan ini. Okey, baik Datuk Seri, saya rasa ini salah satu perkabaran berita yang gembira saya rasa bukan sahaja untuk negara kita, malahan saya percaya juga untuk tenaga-tenaga buruh yang mana mereka ni sikit sebanyak dapatlah kata orang tu mengurangkan kadar pengangguran kita ni. Sebagai permulaan mungkin Datuk Seri boleh kongsikan berkaitan dengan pasaran buruh negara untuk tahun ini dan juga kedudukan tenaga buruh dalam pasaran sekarang ini, Datuk Seri. Terima kasih saudara Faiz dan Puan Sofia dan para pendengar sekalian. Sedikit tentang pasaran buruh negara pada masa kini. Jadi kalau kita lihat pada bulan Januari 2021 baru ni, negara kita masih berdepan dengan gelombang pandemik yang mana kita melihat bahawa kita berdepan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan pada bulan Januari pasaran buruh negara kita dapati telah terkesan yang mana kadar pengangguran telah meningkat pada 4.9% berbanding Disember 2020 iaitu pada kadar 4.8%. Namun kalau kita lihat data ini yang keluarkan pada bulan walaupun PKP telah pun kita lanjutkan sehingga 18 Februari 2021, kita dapati lebih banyak perniagaan telah pun dibenarkan untuk beroperasi yang mana ia merangkumi semua segmen sektor runcit, aktiviti sukan dan rekreasi dan juga perkhidmatan swasta lain bagi memastikan kemampanan ekonomi terutamanya dalam kalangan peniaga-peniaga kecil. Jadi ia menghasilkan pembukaan semula lebih banyak aktiviti ekonomi pada bulan Februari walaupun dalam masa sama kebanyakan adalah ataupun
perlu mengikuti SOP yang ketat. Dan ini sebenarnya telah pun merancangkan permintaan pengeluaran barangan dan khidmatan sekaligus ianya memberi kesan yang positif kepada pasaran buruh negara. Justru tenaga buruh 2021 berada kedudukan yang lebih baik sedikit berbanding pada bulan sebelumnya dengan bilangan penduduk pekerja terus meningkat. Manakala bilangan penganggur telah menunjukkan penurunan. Setelah sebelum itu kita dapati bilangan penganggur telah meningkat sebanyak 4 bulan berturut-turut sejak bulan Oktober. Dan berdasarkan kajian yang dilaksanakan oleh Jabatan Perangkat Malaysia, kita dapati bilangan penduduk bekerja telah pun meningkat sebanyak 33.3 ribu orang kepada jumlah 15.27 juta orang. Berbanding pada tahun ataupun pada bulan Januari, jumlah penduduk yang bekerja hanyalah pada kadar 15.24 juta orang. Dan kita dapati bilangan penduduk bekerja dalam sektor perkhidmatan kekal dalam trend yang meningkat kalau kita lihat perbandingan bulan ke bulan, dengan aktiviti yang berkaitan dengan perdagangan, borong dan mencit, pendidikan dan kesihatan dan kerja sosial menunjukkan antara sektor yang menunjukkan perkembangan yang positif. Namun kita dapati sektor industri yang berkaitan dengan guna tangga dalam sektor yang berkaitan dengan pelancongan, jadi kita dapati masih dalam keadaan yang masih mencabar, dan kita dapati terdapat trend yang menurun dalam tenaga buruh di sektor berkaitan dengan pelancongan. Ini terutamanya perempuan yang sedang diberikan kita menekan penularan wabak COVID-19 ini. Namun kalau kita lihat dalam sektor yang berkaitan dengan sektor perubatan dan juga sektor pembinaan, kita dapati telah berlaku pertumbuhan yang positif. Manakala sektor pertanian, pelonggongan dan perkuarian ia menunjukkan sedikit pengurangan dalam bilangan penduduk yang bekerja. Dan di sini juga saya nak juga nyatakan, bila kita bercakap dengan tenaga buruh, dia mempunyai beberapa kategori lah. Antaranya ialah kategori ini sebagai pekerja. Jadi dalam konteks negara kita, kategori yang bekerja sebagai pekerja, dia punya komposisinya adalah sebanyak 77.7%, iaitu telah meningkat sebanyak 0.2%, ataupun dari segi angkanya ialah sebanyak 24.000 ribu orang kepada 11.87 juta orang. Manakala terdapat juga di kalangan yang bekerja itu adalah yang bekerja sendiri. Jadi untuk makluman, pada bulan Februari ini jumlah pekerja yang bekerja sendiri telah meningkat sebanyak 15.1% kepada 2.43 juta orang. Dan sebagian besar yang bekerja sendiri seperti yang kita sedia maklum adalah menerima harian. Mereka bekerja sebagai peniaga kecil-kecilan, penjualan di gerai dan juga yang semua. Ya, kita melihat ada, ya Datuk Seri, kita melihat ada berlaku peningkatan dalam bilangan penduduk yang bekerja lah, khususnya dalam sektor-sektor seperti mana yang Datuk Seri katakan tadi. Tetapi kalau kita lihat ya, wujudnya situasi ketidakpadanan antara pekerjaan dengan pencapaian pendidikan untuk waktu sekarang ini. Mungkin Datuk Seri boleh ulas tentang perkara ini, Datuk Seri. Dengan ketidakpadanan yang mana terdapat di kalangan para pekerja sekarang ataupun penduduk negara kita ada mengambil kerja yang daripada kemahiran ataupun baik, disebabkan ekonomi ini belum berkembang secara menyeluruh. Jadi terdapat aktiviti yang bergerak seperti sektor pembinaan, berkaitan dengan penerbangan dan juga aktiviti dengan pelabuhan. Jadi pastinya pekerja yang mempunyai kelayakan yang tinggi, tetapi Datuk Seri, kita ada sedikit mengalami masalah teknikal audio Datuk Seri. Kita terpaksa berhentikan kitanya perbualan Datuk Seri untuk waktu ini. InsyaAllah kita akan hubungi Datuk Seri semula andai kata kalau kita punya masalah teknikal ini telah pun diatasi. Baik, terima kasih Datuk Seri di atas masa yang diberikan kepada kami. Terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan saya harapkan anda semua yang mungkin menyaksikan Malaysia hari ini telah pun mengetahuilah kita bawakan sebenarnya Datuk Seri ini bagi kita mengetahui tentang tenaga buruh ni semakin lama semakin hari setiap bulan semakin meningkat daripada 4.9% kadar pengangguran dah turun kepada 4.8% ke angka 5,000 orang seperti mana yang Sofia katakan tadi. Tetapi kalau kita lihat dari segi perangkaan ni Sofia, bagi saya sendiri masih lagi ramai yang menganggur Sofia. 777,500 orang. Saya percaya itu adalah angka yang besar juga untuk waktu ketika ini, tetapi dalam masa sama juga saya percaya kerajaan sedikit demi sedikit akan menaikkan semula momentum tenaga buruh ini sebab banyak sektor yang dah pun kembali dibuka beroperasi tatkala kita selepas kita ada PKP 2.0 ini dan insya-Allah lah akan ada pekerjaan di masa akan datang nanti. Semoga tahun 2021 ini melihat sedikit sebanyak perubahan yang ketara dari segi pergerakan mereka yang mendapat mungkin kerja baru ataupun dalam bidang kuasa yang baru dan sebagainya. Kita harapkan yang terbaik dan saya kira walaupun sedikit dibandingkan dengan 700,000 lebih yang masih menganggur itu ialah satu juga peningkatan ataupun pembaharuan yang boleh kita raikan. Baik, saya nak tanya kat awak lah. Awak masa kecil-kecil dulu suka matematik tak ke tak suka matematik? Tak. Tak suka? Tak suka. Kenapa? Fobia? Tak, saya macam susah lah nak kira-kira ni. Tapi makin lama makin pandai pula matematik sekarang ni. Awak jadi pandai. Saya memang tak pandai matematik. Tapi tak apa. Kita nak tahu sebenarnya bagi anda ibu bapa yang mungkin melihat anak kecil tu tak berapa suka, tak berapa minat, bagaimana nak menghilangkan fobia matematik untuk kelas online dan juga face to face bersama Pusat Tuition Akhia. Mari kita saksikan. Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Suhaimi, pengasas dan guru pakar Tuition Akhia. Cikgu tahu ramai mama papa dekat luar sana sakit kepala bila tengok tahap penguasaan anak dalam matematik semakin merosot. Tahap penguasaan matematik anak masih lemah, suruh anak buat ulang kaji sendiri tak jalan. Nak ajar anak pula kurang sabar pula. Lagipun, teknik dan silibus sekarang tak sama. Susah nak ajar anak sekarang. Balik-balik, mama papa yang stres. Sebab tu, cikgu nak bantu untuk kurangkan stres mama dan papa, tingkatkan fokus dan minat belajar anak mama dan papa. Pembelajaran anak mama dan papa dipantau oleh cikgu dengan jadual belajar yang konsisten, dapat tingkatkan result yang pantas dan paling penting jimat wang, tenaga dan masa mama dan papa. Tuition Akhia dah bantu lebih 10,000 orang pelajar yang berjaya ubah result exam mereka dari gagal hingga cemerlang dengan teknik yang proven berkesan. Jadi, cikgu nak tanya, berapa ramai mama papa dekat sini yang serius nak tengok result exam matematik anak berubah ke tahap lebih baik? Pasti nak, betul kan? Jadi, cikgu nak hadiahkan kelas nak hilang fobia matematik 100% percuma kepada anak mama dan papa. Cikgu nak anak mama dan papa merasai kelainan pembelajaran matematik bersama cikgu. Jadi, cikgu sangat excited nak jumpa anak mama dan papa dalam kelas nak hilang fobia matematik. Jadi, daftar segera di www.tuitionakhia.com. Keputusan tahun 4 dia agak teruk, dia tak pernah lulus matematik walaupun pelbagai cara saya telah buat, dan apabila di tahun 6 asalnya D dan akhirnya UPSR dia mampu mencecah kepada B. Itulah dia vokal Hakim Ahmad sendiri. Siapa tak kenal Hakim dan juga Hakim and the Magistrate. Itulah dia. Itu lagu Mewangi tu sebenarnya dah 6 tahun dah. Tapi masih lagi kedengaran macam fresh sahaja kan? Kan? Yes. Okey, untuk itu kita nak bersama dengan artis tersebut yang kabarnya bersahur sup tulang. Oh, sedapnya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Hakim. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak macam letih sikit je. Alhamdulillah. Sofia tanya, nampak macam letih? Macam letih sikit kan. Biasa aku ni kita baru nak tune hari kedua kan, puasa kan. Betul. Faham. Okey. Baik, Hakim, baru-baru ini ialah kalau kita lihat Hakim punya promosi ingin membuat satu konsert bersama dengan dua anggota kumpulan Search. Betul. Kan dinamakan sebagai Rockology Malaysia Tour
2021 yang apa nama katanya buat dekat warung dekat Melaka kan. Tapi kabarnya tak jadi Hakim Okey. Dia bukan tak jadi. Sebenarnya jadi. Cuma ada sedikit masalah teknikal lah masa dekat Melaka tu. Baik. Kita sepatutnya live pukul 9. Jadi ada oleh kerana atas orang kata nasihat daripada pihak berkuasa. Jadi show pada malam tu ditangguhkan sebab kita dapat dapat nasihat daripada pihak berkuasa untuk orang kata jangan ada penonton. Okey. Betul. Malam tu. Yelah sebab apa nama Hakim dah satu nama besar, kalau buat konsert apa semua takutlah tak ada orang duk pimpin apa semua Hakim kan. Tapi dengan ceritanya teruskan juga live streaming apa semua kan. Ya betul. So itulah nasihat daripada pihak berkuasa, live streaming diadakan tapi tak ada penonton. Baik. Mungkin dia tak nak ada kejadian-kejadian yang tak diingini sepanjang apa orang kata sesi dua. Alhamdulillah Hakim dan juga ahli kumpulan Search pun patuh dan lepas tu mampu juga untuk memberikan persembahan untuk peminat kan secara online. Okey, kita nak tanya perasaan Hakim sendiri, kita imbas balik bila ahli kumpulan Search ni mencari Hakim untuk menjadi vokalnya. Masa tu macam mana perasaan dia? Terkejut ke? Rasa macam wow? Macam mana? Kongsikan sikit. Okey, perasaannya sebenarnya saya sendiri pun tak sangka, dan sepanjang saya orang kata berseni dekat dalam industri muzik ni, saya tak sangka yang satu hari akan ada peluang yang di mana saya akan dapat bekerjasama dengan Search. Jadi dia macam mimpi menjadi kenyataan lah. Alhamdulillah. Sebenarnya bila berjumpa dengan diorang, saya pun sendiri pun ada memberikan pandangan saya kan terhadap apa yang boleh orang kata nama-nama yang saya rasa selain daripada saya lah. Tapi apa yang diorang nakkan, diorang betul-betul nakkan saya untuk berada bersama tour Rockology bersama Search ni. Jadi itu membuatkan saya rasa macam terpanggil lah untuk menjadikan konser Rockology ni. Okey. Jadi setakat projek one off lah kiranya. Setakat ni. Itu saya tak berapa pasti sebab semuanya tertakluk pada band leader lah sekarang ni untuk Search, iaitu Dave Search. Pemain gitar untuk kumpulan Search. Jadi apabila Hakim dah buat persembahan bersama dengan anggota kumpulan Search ni, jadi bagaimana dengan anggota-anggota lain, contohnya macam inilah Hakim and the Magistrate tu. The Magistrate tu bagaimana? Untuk sekarang ni bagaimana mereka ni Hakim? So Hakim ada lagu baru juga kan. Jadi kita confuse sedikit lah apa sebenarnya terjadi sekarang ni Hakim. Okey, itulah dalam masa yang sama, buat masa sekarang ni saya baru je keluar single saya sebagai solo. Dan sebelum sebab berita konsert konsert Rockology ni, Search X Hakim ni dia terlalu awal. Apa orang kata dia punya perancangannya. Jadi saya pun ada berbincang dengan rakan-rakan Magistrate saya. Kita berbincang macam mana situasi apa semua, dan diorang pun gembira dan berbesar hati dapat orang kata menjadi sebahagian, saya adalah sebahagian daripada sejarah yang apa orang kata sejarah yang dapat bersama-sama dengan Search. Dan diorang pun sangat-sangat menyokonglah kehadiran saya dekat Search tu. Jadi dia buatkan saya rasa macam lagi orang kata semangatlah nak buat benda ni Dan pada saya Search adalah satu brand ataupun nama yang besar dan perlu ada terus legasinya dan kekal sepanjang masa lah. Dan nama Hakim tu akan sentiasa ada lah dalam sejarah tu juga kan, bagi Search dan kolaborasi dan sebagainya. Okey, Hakim, kita fahamkan semalam telah pun dilancarkan lagu baru Hakim secara solo bertajuk Bayang. Jadi ceritakan sedikitlah berkenaan dengan single terbaru ni. Ini memang solo lah, memang Azim Hakim berseorangan, bukan dengan Hakim dan The Magistrate
Okey, single terbaru saya ni berbeza sikit dengan lagu-lagu yang sebelum ni, macam dengan Magistrate pun. Baik. Sebab lagu ni dia lebih kepada genre dia ambient pop. Dia tak ada dia tak ada ambient pop. Ambient pop maksudnya dia tak macam genre yang selama ni yang mungkin peminat-peminat sedia dengar dan selalu dengar. Jadi berbeza sikit mungkin dengan Magistrate, tapi apa yang sama adalah apa yang saya boleh bagikan adalah rasa dalam apa ataupun isi dalam lagu. Sebab selalunya kalau bernyanyi ataupun sebuah lagu yang saya buat, saya suka bercerita. Di penceritaan tu selalunya saya akan terapkanlah dalam setiap hasil karya-karya saya. Jadi saya harap peminat dapat terima perubahan yang mungkin rasa mungkin agak berbeza sikit dan dapat sukalah lagu single Hakim, tadi Hakim dah cakap dah. Genrenya berbeza sebelum ini. Lari sikitlah apa yang Hakim biasa nyanyi kan. Kita nak tahu lah apa yang bezanya. Mungkin Hakim boleh nyanyikan sikit. Saya nak detect, saya nak kesan apa yang bezanya. Belajar sikit Hakim. Boleh tak sikit-sikit? Boleh kita cuba. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kau bayang-bayang temani hidup dalam realiti, jalan panjang ke langit yang biru. Wow. Betul. Beza sikit. Lain. Dia lebih light lah. Yes. Dia macam santai, betul. Cool. Perasaan Hakim macam mana membawa tema yang sedikit berbeza kali ini? Rasa macam sesuai ke ataupun kena sesuaikan diri pula dengan ambient pop ni? Macam mana? Pada saya dia agak susah sebab yang jaga vokal saya untuk menghasilkan lagu ni dijaga oleh Stacy, isteri saya sendiri. Jadi memang satu cabaran lain, dan sebab Stacy pun sebagai vocal producer pun dia nakkan sesuatu benda yang baru, ataupun yang fresh daripada saya, yang bukan yang kebiasaan saya, sebab genre pun berbeza. Jadi benda tu memang ada orang kata benda yang macam betul ke dia nak suruh aku buat macam ni? Saya bertanyalah dalam diri saya masa sepanjang sesi orang kata rakaman suara tu. Tapi alhamdulillah apa yang diminta oleh Stacy tu, saya rasa bila saya dengar keluar studio, saya rasa macam agak berpuas hatilah dengan apa yang dia dijaga. Sebab pada saya dia tahu lagu genre ambient pop ni kan dia lebih dekat dengan Stacy. Jadi dia dapat imajinasi tu lebih detail daripada saya. Dan saya gembiralah dapat deliver lagu ni. Betul. Dan Stacy pun salah seorang juga yang menulis lirik juga kan untuk lagu Bayang ni. Betul. Kan? Betul. Hakim. Ada permintaan lah. Sofia ni dia pergi nak search tau daripada dia kecil sampai sekarang ni. Lagu Isabella, Fantasia Bulan Madu, sebut je apa. Lepas tu Sofia ada permintaan Sofia kan? Ada permintaan. Nak minta Hakim pula nyanyikan sikit. Lagu Isabella ke kita nak lagu search lah. Kita nak dapatkan feel nak dengar sikit. Boleh tak? Okey, boleh kita cubalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dia Isabella, lambang cinta yang melara, terpisah kerana adat yang berbeza, cinta gugur bersama daun-daun kekeringan. Wow, Sofia. Terubat rindu. Dia lain dalam, tapi it's Hakim lah. Kira itu memang penjiwaan kita awak rasa sendiri. feel tu Hakim. Baik.
Tepatlah pilihan search tepatlah ambil Hakim kan. Betul, setuju. Okey, harapannya bagi Hakim sendiri dalam kerjaya, dalam kolaborasi bersama dengan dengan search Hakim and the Magistrate, macam mana? Ada harapan ke, pesanan untuk tim member-member semua macam mana? Untuk lagu Bayang ni ke? Okey, apa yang saya boleh katakan, orang kata semoga kita punya industri muzik terus rancak untuk tahun ni kan, dan semua dapat orang kata progress dengan apa yang dah berlaku, kita dapat cepat move on dengan apa yang kita dah lalui. Dan terima kasih kepada Ahli Kumpulan Search kerana memilih saya, dan saya anggap benda ni sebagai satu tanggungjawab untuk meneruskan legasi Search, dan saya harap dapat memberikan fokus saya dan juga yang terbaik saya sepanjang tour Rockology Malaysian Tour 2021 ni. Dan saya harap juga semua dapat menyokong single terbaru saya, Bayang, yang dah keluar dekat semua digital platform. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada abang-abang saya dekat Hakim Magistrate yang sentiasa menyokong saya dalam apa juga. Dan terima kasih kepada semua peminat-peminat saya, Gaf Timers, tim Kerja Gila, family saya, dan juga tim MSI yang call saya pagi-pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, nanti share tau resepi sup tulang. Boleh. Itu pun tengok YouTube. Okeylah. Okey, Hakim, terima kasih. Selamat puasa, jaga diri, dan terima kasih juga. Selamat puasa. Okey, all the best Hakim. Terima kasih. Sama-sama. Okey, itu dia. Kita dah bersama dengan Hakim yang kabarnya insya-Allah lah kalau dekat Melaka tu mungkin tak jadi secara terus konsert tu bersama dengan peminat. Insya-Allah lah kita doakan akan ada lagi konsert-konsert di tempat lain pula bersama dengan anggota Kumpulan Search. Baik, esok Menariknya pembaziran makanan di bulan Ramadan tiap-tiap tahun. Kita bercakap pasal topik ini. Adakah tahun ini akan berulang juga? Kita akan kenal pasti lebih lanjut hari esok. Okey, itu menarik di Malaysia hari ini pada hari esok. Dan kepada anda semua yang mungkin nak ke Bazar Ramadan pada petang ini, patuhi SOP anda, jaga penjarakan fizikal, jangan kita berebut kalau nak membeli belah di Bazar Ramadan, dan selamat menunaikan solat tarawih di surau ataupun di masjid ataupun kat rumah anda juga. Jaga diri, jumpa esok. Assalamualaikum. Bye-bye.